Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus membawakan firman Tuhan yang diberi judul Sarapan di Tepi Laut. 奉主耶稣圣名讲道，今天的主题就是在海边吃早餐。 Kalau kita melihat pada hari ini banyak tempat ya, mungkin sekarang yang sedang tren itu orang pergi ke Pik ya, Pantai Indah Kapuk. 现在我们看很多地方，就是最近最流行的，就是在一个地区叫 Pantai Indah Kapuk。 Ya, di Pantai Indah Kapuk itu setahu saya ada satu tempat belanja ya, atau shopping center yang namanya By the Sea atau di tepi laut. 在那边有一个购物中心，它的名字就是海边。 Ya, atau kalau kita melihat brosur-brosur objek wisata ya, misalnya terutama di Bali atau di pantai-pantai lain di Indonesia, ada yang menawarkan paket-paket ya. Antara lain misalnya paket sarapan pagi-pagi dengan view pantai atau laut. 如果我们看现在很多好像在传单，有很多地方特别是在巴厘岛，他们提供了就是在海边我们可以吃早餐。 Atau mungkin makan malam ya, yang eksotis di tepi pantai melihat matahari terbenam. 或者吃晚饭，就是有情调的晚饭。 Ya, harganya tentu tidak murah ya. 它的价格当然是不便宜。 Nah, di dalam Alkitab ternyata ada satu peristiwa 在圣经里有一个事情， yang menuliskan satu peristiwa yang sangat indah di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya makan di tepi laut. 在圣经里告诉我们，主耶稣跟他的门徒一起在海边吃早餐。 Dan peristiwa ini memberikan satu penguatan bagi kita, kekuatan pengajaran tentang pengajaran rohani yang begitu indah bagi kita. 这个给我们很美好的一个课。 Ya, kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal 21. 请看约翰福音21章， Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ya. 约翰福音21章第1节到14节。 Bapak Ibu bisa memberikan tanda ya, nanti kita akan bolak-balik kepada perikop ini. 你们可以给标号。 Nah, di dalam salah satu versi Alkitab dalam bahasa Inggris, perikop ini diberi judul Sarapan di Tepi Laut, Breakfast by the Sea. 在英文版本，它的标题就是呢，在海边吃早餐。 Ya, kita baca sama-sama dalam ayat 1, Yohanes 21 ayat 1. 我们一起读第1节。 Saya bacakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya. Nah, di sini dengan jelas di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pantai Danau Tiberias. 在印尼文版本，它在这里很清楚告诉我们，就是在海边那个提比利亚的海边。 Ya, tapi di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Inggris, atau kita bisa mencari di dalam internet ya, seringkali disebut Laut Tiberias. 但是在别的版本，在这边说的是海。 Ya, atau ada disebut juga sama ya, Danau Galilea atau Laut Galilea. 有的人是说就是湖，加利利湖。 Nah, sebetulnya memang ini danau ya, karena kalau kita lihat secara geografis dia berada di tengah-tengah di antara daratan. 它本来就是湖， Ya, tetapi karena luasnya yang begitu luas, kita tidak bisa melihat ujungnya, sehingga seringkali dikatakan sebagai laut. 因为它太辽阔了，所以我们可以叫它是海。 Ya, jadi Laut Tiberias atau Danau Tiberias ya. 就是提比利亚海边。 Kita tidak sedang membahas tentang suatu pemandangan yang indah di tepi laut. 我们不是在讨论很美丽的风景， Tapi kita akan membaca suatu hubungan yang begitu hangat, begitu dekat, begitu akrab antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. 但是我们要讨论主耶稣与他的门徒的亲密关系。 Ya, kita akan masuk ke dalam perikop ini. 我 Sekali 们要 lagi, 进入这一章。 ya, kita baca kembali dari ayat 1. 我们再读第1节。
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, dari sini ada satu kata yang kita bisa garis bawahi ya. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi. 主耶稣又向门徒显现。 Ya, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya? 为什么主耶稣向门徒显现呢？ Ya, kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya di Yohanes pasal 20, 如果我们看第20章， kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri setelah ia bangkit dari kubur. 他复活以后已经向很多人显现了。 Ya, di ayat 11 sampai 18 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. 11节到18节，主耶稣向抹大拉的玛利亚显现。 Ya, kemudian dalam pasal 20 ayat 19 sampai 23 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di dalam suatu tempat yang pintu-pintunya terkunci. 19节到23节，在这儿说主耶稣向他的门徒，就是他的门徒在一个都关着门的地方，他在那边显现。 Di dalam ayat 24 sampai 29 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 24节到29节，主耶稣向多马显现。 Jadi mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya setelah sekian waktu? 为什么过了一段时间，主耶稣还向他的门徒显现呢？ Ya, Alkitab memang tidak secara jelas menuliskan mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri lagi ya. 圣经没有具体告诉我们为什么他又向他们显现。 Ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin masih ada beberapa murid khususnya yang dekat dengan Tuhan Yesus belum melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit secara langsung. 有几个可能性，可能有一些门徒就是关系比较亲密的话，还没有亲眼看主耶稣复活。 Atau ada suatu kondisi atau situasi hati dari murid-murid yang membuat Tuhan Yesus harus menampakkan diri lagi kepada mereka. 或者可能门徒的心里有什么问题，所以呢，主耶稣还是要向他们显现。 Ya, kita akan membahasnya ya pelan-pelan. 我们要 Kemudian kita 慢慢 lanjut 谈。 ya ke ayat 2. 第2节， Ayat 2 dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. 有西门彼得和称为迪士马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西比泰的2个儿子，又有2个门徒都在一处。 Ya, di ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去，上了船。那一夜并没有打着什么。 Kalau kita membaca ayat ketiga ini, sepertinya tidak ada yang aneh ya, atau tidak ada yang salah dengan perkataan Simon Petrus. 如果我们看第3节，好像彼得所说的话就没有什么问题。 Dan tidak ada yang salah ketika murid-murid yang lain ingin pergi juga bersama-sama dengan Petrus 别 untuk 的门 pergi 徒也跟 menangkap 着他 ikan. 去打鱼，好像也没有什么问题。 Tetapi kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, perkataan ini sebetulnya menyiratkan suatu makna yang lebih dalam. 但是如果我们一起来思考，其实还有另外的意思。 Kita mengetahui murid-murid, apa pekerjaan murid-murid setelah mereka mengenal Tuhan Yesus. 你们就知道门徒认识主耶稣以后，他们的工作是什么吗？ Mereka mengikut Tuhan Yesus. 他们就是跟随主耶稣， Mereka meninggalkan pekerjaan lama mereka. 他们离开了他们旧工作。 Dan Tuhan Yesus kita ketahui di dalam Matius pasal 4 di awal sudah mengatakan, Matius pasal 4 ayat 19, 我们看马太福音19章， setelah Tuhan Yesus memanggil mereka, 主耶稣叫他们以后， ya, Matius pasal 4 ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Matius "Mari, Fuyin. ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." 马太福音 Matius pasal 4 ayat 19. 马太福音4章19节，
Ya, di situ dengan jelas bahwa Tuhan Yesus sudah mengubah pekerjaan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. 在这儿很明确告诉我们，主耶稣已经改变了他们的行业，就是从渔夫就变成得人如得鱼的一样。 Tetapi di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3, Tuhan Yesus dengan Alkitab menuliskan dengan jelas, Simon Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." 但是在约翰福音21章3节，在这儿写得很清楚，就是彼得说我们要去打鱼。 Murid-murid Tuhan Yesus ingin kembali menjadi penangkap ikan. 主耶稣的门徒想当渔夫。 Dan disinilah sebetulnya suatu masalah di dalam iman mereka. 在这儿就是出现了他们信心的问题。 Mengapa murid-murid ingin kembali menjadi penangkap ikan? 为什么他们想当渔夫呢？ Mereka, kalau kita lihat, mengalami suatu situasi di mana mereka kehilangan harapan. 在这儿好像他们失去了希望。 Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus hidup di dunia, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. 3年半，主耶稣活在这个世界里，很多人跟着他。 Tuhan Yesus dikagumi oleh begitu banyak orang karena begitu banyak mujizat yang dilakukan dan pengajaran Tuhan Yesus begitu hebat. 很多人仰慕主耶稣，因为他非常棒。 Banyak orang begitu kagum, memuji-muji Tuhan Yesus. 很多人赞扬主耶稣， Dan Tuhan Yesus adalah guru mereka. 主耶稣就是他们的师傅。 Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan mati, dikuburkan, 但是主耶稣死了以后，就是钉在十字架。 yang ada di depan mata mereka adalah guru mereka yang begitu hebat, yang dikagumi oleh begitu banyak orang, tidak ada lagi. 在他们的眼前，他们所尊敬的师傅都已经不存在了。 Meskipun mereka sudah mendengar dari murid-murid yang melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka sendiri belum melihatnya. 虽然他们听到很多人说主耶稣已经复活了，但是他们还不相信。 Sehingga hati mereka belum sepenuhnya percaya, mereka merasa hidup mereka gagal. 所以他们完全不相信，他们觉得他们的人生失败。 Tidak ada lagi sosok yang akan menjadi orang besar atau orang hebat yang harus mereka ikuti. 没有一个很大的人物要他们跟随的， Sehingga mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dalam hidup mereka. 所以他们不知道要做什么了。 Itulah yang membuat mereka ingin kembali kepada pekerjaan lama mereka. 那就是使他们想回到他们旧的工作。 Apa pengajarannya bagi kita pada hari ini? 对我们来说，我们会得到什么教导呢？ Memang kita tidak berada dalam situasi yang sama persis dengan murid-murid pada saat itu. 我们可能不是跟门徒有同样的事情， Tetapi ada titik-titik di mana kondisi iman kita, kondisi kerohanian kita berada di titik yang di bawah. 但是也有可能有时候我们的信心也是在最低的时候， Kita merasa tidak berdaya, kita merasa hidup kita gagal. 我们感到很无助，我们觉得我们失败， Kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. 我们觉得主耶稣离我们太遥远了。 Kita mulai samar-samar atau tidak bisa melihat lagi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. 我们看得很模糊了。 Dulu pada awal kita percaya, kita melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. 当初我们刚相信主耶稣的时候，我们看到了很多奇迹，我们 Begitu banyak pernyataan Allah di dalam hidup kita. 很多神的表述。 Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai merasa satu persatu masalah kita hadapi di dalam kehidupan kita. 但是随着时间，可能一个有一个的问题来到我们的生活， Entah masalah dalam pekerjaan, 可能工作不顺利呢， masalah di dalam keluarga, 家庭也有事情发生事情， atau bahkan di dalam pelayanan kita. 侍奉也是有问题。 Kita mulai merasa pelayanan menjadi seperti beban.
我们觉得侍奉主耶稣是一个负担， Kita merasa kita bekerja sendirian. 我们感到我们独自工作， Atau di dalam pelayanan kita mencoba melakukan yang terbaik, tetapi kita hanya menerima kritik dan cercaan. 或者侍奉的时候，我们觉得我们已经尽力了，但是我们还是受到批评。 Dan karena kondisi-kondisi tersebut, kita rasanya ingin mundur dari iman kita. 因为这些状况，好像我们要放弃了我们的信心， Kita ingin kembali ke pekerjaan lama kita. 我们想回到我们的旧工作， Kita ingin jadi jemaat biasa-biasa saja. 我们要当平庸的信徒。 Apa artinya jemaat biasa-biasa saja? 什么意思呢？平庸的信徒是什么意思呢？ Nggak usah sering-sering datang kebaktian. 不用常常来到聚会， Kalau ada waktu, kalau sempat, baru datang kebaktian. 有时间才来到聚会。 Toh saya sering datang kebaktian, ternyata saya punya banyak masalah dalam hidup. 我常常来到聚会，但是一直发生很多问题， Tuhan sepertinya tidak peduli lagi dengan saya. 好像主耶稣不管我， Atau tidak ingin lagi mengambil bagian dalam pelayanan. 或者可能不想再侍奉了， Ya, cuma mau datang, duduk di gereja, kemudian cepat-cepat pulang. 只是要来做，然后回家， Ingin kembali kepada kehidupan lama kita. 想回到我们旧的生活， Ingin kembali fokus pada dunia. 只是关注世界而已。 Karena mulai tidak bisa melihat lagi ada harapan di dalam Tuhan Yesus. 因为我们在主耶稣没有看到希望了。 Di dalam situasi demikian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? 在这样的情况下，主耶稣做些了什么？ Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid. 他又向他的门徒显现。 Kita lanjutkan di dalam ayat berikutnya, Yohanes 21 ayat 4. 我们继续看第4节。 Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。 Kalau kita membaca secara betul-betul mencermati kata-kata ini, banyak hal yang kita bisa garis bawahi, kita pertanyakan. 如果我们仔细读，可能有很多疑问。 Ya, Yesus datang kepada mereka dan dengan jelas Alkitab menuliskan, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 耶稣来到他们的面前，但是门徒却不知道他是耶稣。 Ini berbeda ketika peristiwa Tuhan Yesus datang kepada murid-murid dengan berjalan di atas air ya. 这个跟主耶稣在海里走的时候的事情不一样。 Peristiwanya pada waktu itu subuh, dini hari. Begitu gelap ada di tengah laut. 那个时候是早晨，还很暗，所以他们会看不清楚。 Tapi dengan jelas dikatakan ketika hari mulai siang. 但是在这儿说了，天将亮的时候， Mata jasmani mereka seharusnya bisa dengan jelas melihat Tuhan Yesus karena mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Setiap hari mengikut Tuhan. 他们肉体的眼睛应该会看得很清楚，因为他们也是已经跟主耶稣生活了很长时间，就是3年半。 Ini menjadi satu renungan bagi kita pada hari ini. 这我们来思考吧。 Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan Yesus? 我们跟随主耶稣已经多长时间了？ Ada saat-saat ketika kita begitu lemah, berada di titik di mana terendah di dalam hidup kita, kita begitu terpuruk. Dan Tuhan sebetulnya datang mendekat kepada kita. 有的时候可能我们感到很软弱，我们的信心已经到最低了。主耶稣已经来到我们的面前了。 Baik dari kita membaca firman Tuhan atau kita mendengar firman Tuhan. 不管是我们可能从我们自己读圣经，或者我们听福音， Dan kita sudah sering mendengarnya karena kita sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. 我们已经认识主耶稣很久了。 Tetapi pada titik itu terkadang mata rohani kita mulai mengalami masalah. Kita mulai samar-samar, tidak lagi bisa mengenali bahwa itu adalah suara Tuhan, bahwa Tuhan sedang datang mendekat kepada kita. 但是在那个时候，我们属灵的眼睛好像看得不清楚，很模糊。我们不知道，其实主耶稣已经来到我们的面前了。
beban atau kelemahan bisa membuat mata rohani kita, mata iman kita menjadi kabur. 负担或者软弱会让我们属灵的眼睛会很模 Meskipun 糊。 hari sudah begitu terang, 虽然天已经亮了， kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sedang datang dan memanggil kita. 我们没有发现，其实主耶稣已经来了， Dan 呼叫我们。 Dan dia datang untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. 他来到要体现他对我们的爱。 Ya, kita lanjut baca di dalam ayat 5, Yohanes pasal 21 ayat 5. 继续读第5节。 Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." 耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。” Ya, di dalam ayat ini kita juga bisa melihat makna yang sangat dalam. Ya, sepertinya biasa-biasa saja ya, tetapi sebetulnya ini mempunyai makna yang sangat dalam. 在这个节，我们也是会看到很深的意思。 Yang pertama, kata Tuhan Yesus bagaimana dia memanggil murid-muridnya. 耶稣怎么教他的门徒呢？ Hai anak-anak. 小子， Ya. Hal yang sangat menarik kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata anak-anak. 为什么主耶稣说孩子？ Ya, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani ya. 在真正的语言， Ya, kata anak-anak ini memang satu arti anak-anak, ya anak-anak kecil itu ya. 孩子就是小孩子。 Tetapi ada arti figuratifnya, ada makna yang tersirat lainnya. 但是好像是有一个比喻的意思， Ini menggambarkan orang yang belum dewasa. 就是好像描述没有成熟的人， Atau dalam konteks kekristenan adalah orang Kristen yang belum dewasa. 在基督里的意思就是还没成熟的基督徒。 Secara fisik dewasa, tetapi imannya masih seperti anak-anak. 可能身体好像是长大了，但是其实心灵还没有长大。 Dan apa yang dialami oleh murid-murid, Tuhan Yesus mengetahui dengan sangat jelas bahwa iman murid-murid pada waktu itu adalah iman yang belum dewasa. 主耶稣知道得很清楚，门徒的信心就是还没有成熟的，像小孩子一样。 Secara fisik mereka melihat Tuhan Yesus tidak ada lagi, mereka ingin kembali ke pekerjaan lama mereka. 就是他们看好像主耶稣不存在了，所以他们想回到他们旧的工作。 Dan di dalam peristiwa sepanjang mereka mengikuti Tuhan Yesus, kita juga bisa melihat banyak contoh, beberapa contoh paling tidak kita bisa buka, bahwa ada beberapa sikap, tindakan murid-murid yang menunjukkan mereka memang belum dewasa imannya. 跟随主耶稣的时候，也有几个例子，他们的信心还没有成熟。 Ya, kita buka sama-sama dalam Lukas pasal 9 ayat 53 hingga 54. 请看路加福音第9章53节到54节。 Ya, Lukas pasal 9 ayat 53 sampai 54. Saya bacakan. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ya, di dalam nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri perikop ini, tapi kita tahu ada dalam satu peristiwa Tuhan Yesus berjalan melintasi daerah Samaria untuk menuju ke Yerusalem. 就是发生的事情，主耶稣要去melintasi Samaria untuk menuju ke 要 Yerusalem. 去耶路撒冷，他就经过撒玛利亚。 Ya, dan pada waktu itu orang-orang di desa Samaria itu tidak mau menerima Tuhan Yesus dan murid-murid. 撒玛利亚的人不要接待他们， Jadi mereka menghadapi penolakan. 他们就被拒绝。 Dan bagaimana sikap paling tidak ada dua muridnya yang bereaksi. 有2个门徒有很大的反应。 Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka? 主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，消灭他们吗？ Mereka tidak bisa menghadapi penolakan. 他们不能接受拒绝。 Ya, Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka di ayat 55 ya. Dan Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. 主耶稣转身，然后责备他的2个门徒。 Kemudian dalam Lukas pasal 22 ketika Tuhan Yesus ditangkap.
路加福音22章就是主耶稣被抓的时候。 Lukas 22 ayat 49 sampai 51 kita sudah sangat sering mendengar tentang peristiwa ini ya. 49节到52节。 Ya, ayat 49, Lukas 22 ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? 50. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Ya, dan ayat 51, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ya. Dan di sini kita mengetahui bahwa murid-murid itu ingin melawan orang-orang, menyerang orang-orang yang ingin menangkap Tuhan Yesus. 在这儿我们知道门徒征战那个想捕主耶稣的。 Dan seorang dari mereka kita tahu di dalam perikop yang lain bahwa itu adalah Simon Petrus. Dia memutuskan telinga kanan hamba dari imam besar. 有一个门徒就是西门彼得，他看了一刀就是要掉了那个人的耳朵。 Jadi dia melawan. Ya. 他们就征战。 Di dalam Lukas pasal 18 ayat 31 hingga 34, ya. 路加福音18章。 Ini adalah sebelum Tuhan Yesus menderita. Ya, di sini ya Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ayat 32, akan diolok-olok, akan dihina, akan diludahi. Tuhan Yesus akan disesah, akan dibunuh, tetapi akan bangkit. Dan ayat 34, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. 其实主耶稣在这儿已经很明确告诉我们，他要交给外邦人，但是门徒好像不懂，意思乃是隐藏的。 Dari peristiwa ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa memang murid-murid dalam secara iman mereka bukanlah orang yang memiliki iman yang dewasa. 在这儿就是我们可以看得很清楚，其实他们的信心还不成熟。 Mereka tidak bisa mengerti rencana dan kehendak Allah. 他们不懂神的计划，神的旨意。 Bagaimana dengan kita pada hari ini? 我们如何呢？ Apakah iman kita, meskipun kita secara fisik sudah dewasa dan bahkan sudah lanjut usia, ya, apakah iman kita masih seperti anak-anak? 我们虽然已经长大了，有些可能会已经老了，但是我们的信心是不是好像小孩子一样还不成熟？ Apakah saat kita memberitakan Injil, kita menghadapi penolakan, kita tidak mau lagi melakukannya? 我们传福音的时候，我们被拒绝，我们是不是不想再做了？ Ketika kita membesuk seseorang, kita ditolak, ya, kita tidak mau lagi melakukannya. 我们访问病人，我们被拒绝，我们就不想做了。 Atau ada orang yang mengkritik pelayanan kita, kita tidak mau lagi melakukannya. 有的人批评我们的服事，我们就不想做了。 Ya, atau kita melihat kok orang-orang yang tidak rajin datang ke gereja, berbuat sesukanya di luar gitu ya. Tetapi Tuhan sepertinya memberkati kehidupan mereka. Dan kita merasa, oh Tuhan tidak adil. Saya tidak mau lagi datang ke gereja. Percuma. Saya datang ke gereja, saya menyembah Tuhan, saya melakukan banyak pelayanan. Tapi Tuhan tidak memberkati saya sama seperti orang itu. 或者我们可能看有的人不经常很少来聚会，但是呢，他好像被祝福，工作很顺利，很成功，不像我常常去来到教会，但是呢做了很多圣工，但是呢我人生失败。 Apakah karena kita merasa kita menghadapi banyak ketidakadilan di dalam dunia ini, kita ingin meninggalkan Tuhan? 我们是否因为面对很多不公平的事，就想离开主耶稣呢？ Apakah kita bisa mengerti rencana dan kehendak Allah, meskipun bukan sesuatu yang kita kehendaki secara jasmani? 我们是否会明白神的旨意，虽然不是我们所想要的？ Apakah iman kita masih iman seperti anak-anak? 我们的信心就像小孩子的信心吗？ Dan Tuhan Yesus mengetahui itu. 主耶稣知道。 Bagaimana respon Tuhan Yesus setelah itu?
主耶稣的反应是如何？ Dia memanggil, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" 他说，第6节， Ayat 5. 第5节，小子，你们有吃的没有？ Ya. Lauk pauk kita tahu ini adalah makanan. Apakah kamu mempunyai makanan? 配菜就是食物。 Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-murid itu tadi belum dewasa imannya, masih memiliki kelemahan secara jasmani, kelemahan secara daging. 主耶稣知道他的门徒有很多弱点，还不成熟。 Tuhan Yesus mengerti kelemahan mereka, bahwa mereka merasa gagal dalam hidup mereka karena mengikut Tuhan Yesus. 主耶稣明白他们觉得人生失败，跟着主耶稣很失败。 Karena itu mereka ingin kembali kepada pekerjaan lama mereka. 所以他们想回到他们的旧工作。 Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menguatkan iman mereka kembali? 主耶稣做了些什么，让他们的信心就更坚定呢？ Dan tadi dengan jelas dikatakan, adakah kamu mempunyai makanan, lauk pauk? 他就是问你有吃的没有？ Bagaimana Tuhan Yesus memberikan solusi di dalam kehidupan mereka? 主耶稣怎么解决他们的问题呢？ Kita lanjutkan di dalam Yohanes 21 ayat 6. 请看第6节。 Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。 Tuhan Yesus memberikan solusi atas masalah mereka. Mereka pergi kembali ke pekerjaan lama menangkap ikan, tetapi tadi di ayat 3 ya dengan jelas semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. 门徒回到他们旧的工作，但是他们一整晚没有拉到什么鱼。 Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala dan mereka memperoleh begitu banyak ikan sehingga mereka tidak bisa menarik jalannya kembali. 主耶稣让他们把网撒在船的右边，他们就得着鱼太多了，他们拉不上来了。 Dari peristiwa ini menggambarkan suatu hal yang sangat mengharukan. 这个描述一个很感动的事。 Kalau kita ingat kembali tadi di dalam peristiwa di awal ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka pun menemukan masalah yang sama. 当初那个主耶稣叫他们的时候，也是面临同样的问题。 Ya, kita buka sama-sama dalam Lukas pasal 5. 我们看路加福音第5章。 Ya, Lukas pasal 5, kita mulai baca ayat 4 sampai ayat 6. 路加福音第5章第4节到第6节。 Ya, ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，网线裂开。” Jadi di sini dengan jelas kita bisa melihat ya, dua peristiwa yang sama tetapi terjadi di dalam dua waktu yang berbeda. 我们在这儿会看2件一模一样的事情，但是在不同的时间发生。 Tuhan Yesus kembali datang untuk menolong mereka seperti pada saat awal ia menemukan murid-murid dan memanggil mereka menjadi murid-muridnya. 主耶稣又来寻找他们，好像第一次他找到他们。 Dari peristiwa Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, Tuhan mengingatkan kembali pada saat awal mereka mulai percaya, mulai beriman kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan setelah itu. 主耶稣让他们撒网，就是提醒他们怎么第一次认识主耶稣，主耶稣怎么教他们。 Ketika kita berada pada titik terendah di dalam iman kita. 我们的信心最低的时候，
ketika kita hampir meninggalkan Tuhan Yesus, 我们差点离开主耶稣的时候， ketika kita hampir kembali kepada pekerjaan lama kita, kehidupan lama kita. 我们差一点回到我们旧的生活、旧的工作。 Terkadang Tuhan Yesus datang dan mengingatkan kembali saat kita mulai mengenal kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita dipilih menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya. 主耶稣来提醒我们，当初他怎么教我们，他怎么选我们。 Ya, Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat itu di dalam kehidupan murid-murid. 他又做了这个奇迹。 Ya, di dalam ayat 7 kita bisa melihat, kita lanjutkan Yohanes 21 ayat 7. 继续读第7节。 Setelah mereka melihat mujizat yang sama ketika awal mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka mulai bisa mengenali Tuhan. 他们看了同样的奇迹，好像他们第一次认识主耶稣的时候，他们就认出主耶稣了。 Yohanes 21 ayat 7 dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。” 那时，西门彼得侧着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。 Dan ini adalah peristiwa yang sangat mengharukan, bahwa Tuhan Yesus dalam tanda kutip menemukan murid-murid kembali. 这件就是一件非常感动的事，主耶稣来寻找他的门徒。 Kita tidak tahu apakah Simon Petrus mengingat bagaimana ia berkata kepada Tuhan Yesus pada saat awal Tuhan Yesus menyuruh dia menebarkan jala. 我们不知道是否彼得还想起他第一次跟主耶稣见面的时候，还记得他说的是什么吗？ Bahwa ia sudah mencoba semalam-malaman, tetapi karena Tuhan Yesus yang berkata, dia mau melakukannya juga. 因为那个时候他已经整夜劳力，但是得不到什么，但是因为 主耶稣的话，他就做。 Ya, karena di dalam Lukas, kita kembali ke Lukas pasal 5 ayat 8. Setelah murid-murid dan Simon Petrus tentunya termasuk melihat peristiwa itu, apa yang dikatakan oleh Simon Petrus? 请看路加福音第 5 ayat 8. 第5节到第8节。 Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 西门彼得看见了，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。” Kita tidak tahu apakah di dalam peristiwa di dalam Yohanes pasal 21 itu, ya, 我们不知道在21章，约翰的21章， apakah Simon Petrus teringat kembali dengan perkataannya ini? 西门彼得会想起 Ketika 他 Tuhan 所说的 Yesus 话吗？ menangkap dia, 当主耶稣menangkap dia agar dia menjadi penjala ikan, penjala manusia. 抓他就是让他得人如鱼。 Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. 主啊，离开我吧，因为我是个罪人。 Saat kita putus asa, saat kita gagal, kita tidak menemukan jalan keluar. 当我们绝望，当我们感到很失败，我们好像没有找到出路。 Kita ingin kembali pergi menangkap ikan dan kita pergi, tetapi kita tidak menemukan apa-apa. 我们还想打鱼，但是我们也没有打什么。 Kita mencari pelarian, kita kembali ke kehidupan lama kita, tetapi kita tidak menemukan damai sejahtera itu. 我们用逃避的方式，但是我们还是找不到平安。 Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tidak membuang kita. 但是在那个时候，主耶稣没有离开我们， Tuhan Yesus mencari dan datang kembali kepada kita. 他一直寻找我们，来到我们的面前。 Terkadang Tuhan mengingatkan kembali pada saat Ia menemukan kita.
有时候他提醒我们，他当初怎么找到我们， mengingatkan kembali bagaimana kondisi kita sebelum kita ditemukan oleh Tuhan Yesus. 提醒我们，他还没找到我们是什么状况呢？ Kondisi kita sebelum kita dipanggil dan percaya kepada Tuhan Yesus. 他还没呼召我们相信他的时候，我们是什么状况呢？ Dan pada saat kita berada di titik terbawah, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. 在我们最低谷的时候，他就给我们一条出路。 Namun pada saat kita kembali melihat pekerjaan Tuhan untuk mengangkat kita dari jurang yang paling dalam itu, apakah kita sadar dan mengenali Tuhan Yesus? 当主耶稣这样做的时候，就是从低谷的时候，他把我们记起，我们还会想起他吗？ Apakah kita sama seperti murid yang dikasihi Tuhan Yesus, segera menyadari bahwa itu adalah Tuhan? 我们就像所爱的门徒一样吗？就立刻会发现那就是主。 Dan apakah kita seperti Simon Petrus ketika kita mendengar itu ada Tuhan, kita segera pergi mengenakan pakaian kita menunjukkan rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan? 我们就会像彼得一样吗？他知道那就是主耶稣，他马上就穿衣服表示尊敬。 Atau kita tetap mengeraskan hati kita, kita tidak mau mengakui bahwa itu adalah Tuhan dan kita tetap melakukan pekerjaan lama kita. 还是我们一直硬着我们的心，不承认那就是主耶稣，我们还是回到我们的旧工作。 Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dia tahu murid-murid membutuhkan makanan. 主耶稣体恤他的爱，他知道门徒需要食物。 Kita lanjut di ayat 9. 我们继续看 Yohanes 21 ayat 第9 9. 节。 Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。” Saat murid-murid kelelahan, kehilangan harapan hidup, kehilangan tujuan hidup, ketika rohani mereka begitu lapar, ya. Memang di sini digambarkan secara jasmani, ya. Mereka mengalami kelaparan, Tuhan Yesus datang dengan lemah lembut, dengan kepedulian. Ia menyediakan makanan bagi mereka. 当门徒失去了人生的目标，主耶稣来到他们面前，准备给他们食物。 Ada satu peristiwa yang hampir sama, yaitu yang dialami oleh Nabi Elia. 有同样的事情，就是发生在以利亚先知。 Ketika dia selesai membunuh nabi-nabi palsu dan ia dikejar-kejar untuk dibunuh. 他打败了众先知，然后被追。 Dia masuk ke dalam padang gurun. 很多人要杀他，他就进了旷野， menyembunyikan diri dan 把 dia 自己藏起来， komplain kepada Tuhan, ya, ingin mati saja. 对主耶稣埋怨。 Bagaimana Tuhan menguatkan dia kembali? 主耶稣怎么会让他增强呢？ Allah mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia yang tertidur dan menyuruh dia makan. 主耶稣差遣天使让他吃饭。 Dan makanan ini menggambarkan kekuatan dari Allah. 这个食物是代表力量。 Ya, kita bisa membayangkan kalau kita sedang lapar-laparnya, habis pergi, berusaha bekerja, menangkap ikan, tidak bisa mendapatkan apa-apa, sama sekali tidak dapat. Kita kembali ke pantai, kita melihat ada roti, ada ikan hangat di atas arang, ya perut yang begitu lapar. Kira-kira bagaimana perasaan kita? 我们想象，如果我们已经一整晚打鱼，但是得不到什么，然后到了岸上，我们看有热乎乎的鱼和饼，是什么感觉呢？ Apakah kita mengatakan, oh makanannya cuma begitu aja, makanan biasa aja, mungkin belum tentu enak? 我们会这样说吗？啊，很平凡的食物，不一定是很好吃， Makanan yang sederhana saja? 很简单的食物， Atau kita merasa begitu terharu? 还是我们会很感动？ Karena ada yang peduli dengan kelaparan kita. 因为有人关心我们在 Ada 饥饿的时候，有人 sosok 关 yang 心。 peduli dengan kelemahan kita. 对我们的软弱非常关心。
Ada sosok yang begitu hangat, yang peduli dengan keadaan kita. 有很温暖的人，他很关心我们的软弱。 Sesungguhnya bukan makanan jasmani yang dibutuhkan oleh murid-murid pada saat itu. 其实不是肉体的食物，门徒需要的， Tetapi kehangatan dan kepedulian 但是主耶稣的关心和关怀， untuk menjawab rasa gagal, rasa putus asa, rasa kehilangan tujuan hidup mereka. 回答他们的失败、他们的绝望、他们的人生失败。 Ya, kita lanjut di ayat 11, Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共153条鱼，虽这样多，网却没有破。 Memang dikatakan ada ikan-ikan besar, ada jumlahnya 153 ekor, ya dikatakan cukup banyak. Tetapi kita tahu bahwa itu bukan jumlah yang fantastis, ya bukan jumlah yang sangat-sangat banyak, berton-ton ikan dan sebagainya. 在这儿告诉我们有大鱼，一共有153条，但是这个数字也不是非常大的数字。 Mujizat itu bukan untuk memperkaya murid-murid. 这个奇迹不是让门徒就变成很富有的人， Tetapi untuk kembali mengingatkan murid-murid bahwa Tuhan Yesus ada bagi mereka. 但是提醒他们主耶稣的存在。 Tuhan Yesus nyata dan hidup bagi mereka. 主耶稣就是存在活着， Bahwa mereka bukanlah orang-orang yang gagal dalam hidupnya. 他们不是在人生是失败的人， Bahwa mereka punya harapan di 他 dalam 们有 Tuhan 希 Yesus. 望，在主耶稣有希望。 Ya, di dalam ayat 12 dikatakan kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 12节， Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 12节，耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他你是谁，因为知道是主。13节，耶稣就来拿饼和鱼给他们。 Ketika Tuhan Yesus melayani mereka, memberikan mereka makan, itulah tujuan Tuhan Yesus. Bahwa mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan yang menjadi jawaban, menjadi solusi di dalam kehidupan mereka. 耶稣招待他们，让他们知道，耶稣就是他们解决问题的答案。 Sebagai kesimpulan, pelajaran apa yang bisa kita petik dalam perikop ini? 我们可以学到什么？ Di dalam perjalanan iman kita bisa mengalami pasang surut. 我们的信心可能会起起落落， Bisa mengalami naik turun. 可以起起落落。 Ya, karena kita masih hidup di dunia ini, di dalam kedagingan ini. 我们还是住在这个世界上， Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. 我们是主耶稣的门徒。 Namun ada saat kita lemah, kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan hidup kita. 当我们软弱，失去了方向，失去了我们人生的目标， Karena beban kehidupan yang begitu menekan, kita merasa Tuhan begitu jauh, Tuhan tidak lagi bisa kita lihat. 因为生活的负担，我们觉得主耶稣离我们太遥远了，我们看不到他。 Dan terkadang pada titik terendah itu kita rasanya ingin meninggalkan Tuhan. Kita ingin kembali kepada kehidupan lama kita. 信心最低的时候，好像我们想回到旧的生活、旧的工作。 Tetapi ketika kita tetap berusaha dekat kepada Tuhan, 但是如果我们一直接近主耶稣， Tuhan akan datang dan memanggil kita. 主耶稣会来到我们的面前，他 Tuhan 会呼 Yesus 召我 akan 们， menunjukkan kepeduliannya kepada kita. 他会关心我们， Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. 他会给我们新的力量， Dengan cara yang sederhana. 用简单的方法， Dengan berkat-berkat yang sederhana tetapi bisa begitu mengharukan kita. 用简单的祝福，但是会让我们很感 Karena 动。 mengingatkan kita kembali siapa kita sebelum Tuhan memungut kita, mengangkat kita.
提醒我们主耶稣记起我们之前我们是谁。 Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada murid-murid bahwa Ia ingin murid-murid tetap menjadi penjala manusia, 提醒门徒，他想门徒还是当得人如鱼， bukan kembali menjadi penjala ikan. 不是当渔夫。 Dan itulah maksud Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. 那就是主耶稣的意思。 Tuhan kembali memanggil kita agar kita tetap menjadi senantiasa menjadi murid-muridnya. 主耶稣又呼召我们，要我们当他的门徒。 Supaya ayat terakhir kita buka sama-sama dalam Yeremia 31 ayat 3. 最后的，我们看耶利米书 Yeremia 31 ayat 3. 31章3节。 Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. 主耶稣的爱是永远的。 Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? 我们对神的爱是如何？ Apakah kita mau tetap setia mengikut Tuhan? 我们还是要忠心吗？跟随主耶稣， Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. 荣耀归于神。